Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk berada dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan memberikan kita kehidupan untuk meneruskan siri amalan terbaik kita. Dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat ini Allah istiqamahkan kita dan Allah berikan ganjaran yang terbesar untuk kita, yakni ganjaran syurga yang dijanjikan bagi penuntut-penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Maka ikhlaskan kehadiran kita dalam siri menuntut ilmu. InsyaAllah orang yang berilmu akan Allah angkatkan darjat yang tinggi, seperti mana Allah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita berkisar ayat dalam surah Al-Infitar, yang mana ianya merupakan ayat yang Rasulullah mengingatkan tentang hari kiamat dan beberapa perkara yang berkaitan dengan teguran Allah kepada kita, kepada manusia. Yang mana dalam ayat yang kita pelajari pada pelajaran yang lepas ialah berkaitan dengan ya ayuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ianya tidak memerlukan jawapan. Setengah ulama mengatakan penafsiran ayat ini bukan memerlukan jawapan, tetapi nak mengisyaratkan kepada kita bahawa kenapa kamu melakukan kecurangan ataupun kejahatan kepada pencipta kamu, ya, yang telah menjadikan kamu. Kalimah Rabb itu digunakan sebagai mengisyaratkan yang telah mencipta kamu. Orang yang maksudnya Tuhan yang Maha Berkuasa yang menghidupkan kita bermula daripada A sampai Z, tiba-tiba kita derhaka. Ini seolah-olah yang diberi misalkan seorang ibu yang melahirkan, seorang ayah yang menjaganya start daripada awal kejadian sehingga di hari tuanya. Tetapi kenapa kamu tidak mengaku dia ayah dan ibu kamu? Kenapa kamu mengkhianati dia? Itu seolah-olahnya. Ataupun seorang bos yang telah mengambil kerja, kita bekerja di bawahnya, dibayarkan gaji, diberikan segala-galanya kepada kita, tiba-tiba kita derhaka kepada bos kita, ya, ini merupakan satu pengkhianatan. Lalu Allah mengatakan teguran ini kepada hambanya. Allah mengatakan, wahai manusia, kalimah yang ditujukan bukan kepada orang beriman sahaja, tetapi kepada manusia yang selagi namanya manusia yang telah baligh, yang cukup sifat-sifat, ya, untuk diamanahkan ataupun untuk dipertanggungjawabkan. Maka berfikir, minta berfikir sedikit, ya, kerana kita adalah manusia yang diberikan akal fikiran untuk berfikir. Bayangkan kalau binatang pun seperti anjing tahu kedudukan tuannya, ya, binatang pun tahu keadaan tuannya, boleh diajar. Takkan manusia yang Allah telah berikan kelebihan-kelebihan, banyak kelebihan, tiba-tiba tidak boleh berfikir dengan baik. Baik, Allah mengatakan, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Dan Allah letakkan Al-Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, yang mana sifat ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sifat yang amat mulia ini, itu siapa tu? Sifat yang amat mulia ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah menjadikan kita, tetapi Dia masih lagi berikan peruntukan kepada kita untuk pengampunan, untuk diberikan rezeki. Orang kafir diberikan rezeki, orang beriman diberikan rezeki. Orang kafir walaupun mereka itu menyengutukan Allah, mengkhianati Allah dalam pengabdian, tetapi masih lagi Allah memberikan rezeki mereka di muka bumi ini. Kalau binatang pun Allah berikan rezeki, ini kan manusia yang Allah jadikan dengan sebaik-baik sifat.
takkan Allah tak bagi rezeki dan petunjuk. Maka di sinilah datang satu perkara yang perlu kita berfikir sebenarnya. Okey. Jadi apabila Allah bertanya, bukan bertanya, memberikan penerangan dalam bentuk yang begitu, ya, kenapa kamu lakukan kepada Tuhan yang Maha Mulia, yang telah menjaga kamu, yang telah memberikan kebaikan, kenikmatan kehidupan yang sempurna, ya, ia merupakan satu pengkhianatan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijadikan bukan kejadian yang bermain-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangkakan bahawa kamu dijadikan begitu saja? Ya, noktah satu pertanyaan yang menggerunkan. Sesungguhnya kamu semua kepada kami akan kembali. Dengan arti kata lain, noktah yang akan berlaku itu semua kita akan hadapi. Apa dia? Kematian. Kematian itu pasti kita hadapi. Ya, tak kira usia macam mana sekalipun kematian akan tiba. Apatah lagi mereka yang telah sampai umur 60 ke 70 tahun. Berarti ajal mereka telah sampai. Ajal mereka telah sampai. Apabila Rasulullah mengingatkan tentang umat dia, ya, umat Muhammad aksara ummati ammaruhum, ya, kebanyakan umat aku umurnya adalah 60 ke 70 tahun. Berarti kita berada di tempat ataupun waktu yang dikatakan expired date dah sampai. Hanya menunjuk tempat ataupun menunggu masa sahaja. Tetapi tidak dinafikan orang-orang yang berikutnya. Sebelum sampai umur mereka kepada 60 pun ada yang mati. Ya, kenapa kamu masih tidak mau berfikir dalam bab itu? Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita, bab kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kita dilahirkan untuk merasakan kematian. Ya, agak menarik ucapan dia begitu. Kita dilahirkan dari perut ibu akan dimasukkan dalam perut bumi. Kita dilahirkan untuk merasakan kematian itu, sakitnya kematian. Maka ianya adalah memerlukan persiapan diri kita. Siapa yang nak bermain, bermainlah. Tetapi kita akan mati. Kamu nak kaya, nak miskin, nak kuat, nak sakit, semuanya akan merasakan kematian dan ianya tidak boleh dinafikan. Baik. Kemudian Allah mengatakan, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendakinya, dia menyusun tubuhmu. Ya. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita kejadian kita ini telah diprogramkan oleh Allah dan Allah buat apa yang dikehendakinya. Dalam bentuk apa saja, dan Allah telah mengisytiharkan di dalam surah At-Tin, ya, yang mana kejadian kita adalah sebaik-baik kejadian. Oleh kerana itu, kejadian yang Allah jadikan kepada manusia sebaik-baik kejadian, dia tak kira orang tu warna hitam ke, warna putih, warna merah ke, orang tu pendek ke, besar ke, panjang ke, semuanya itu adalah kejadian yang Allah jadi yang terbaik. Dan diharamkan bagi kita mengubah kejadian Allah. Ya, ini di antara peringatan kepada orang-orang yang suka make-up ni, tidak mengikut panduan syariat. Bukan dihalangkan untuk melakukan make-up ni, ya, bahkan ianya dibenarkan oleh syarak mengikut keadaan. Dan masalahnya bila nak make-up ni kebanyakannya perempuan, ya, untuk siapa? Kalau untuk abang dia, suami dia, alhamdulillah. Tetapi kalau untuk orang di luar, berhati-hati. Ya, subhanallah. Adab-adab ini kena ambil kira. Di mana ada make-up yang tercela, ada make-up yang dibenarkan oleh syarak. Maka make-up yang dibenarkan oleh syarak kena belajar dan kena ketahui. Kadang-kadang ialah di zaman kita tak faham Islam, kita cuba nak menonjolkan kononnya ini Islam. Kehalnya, ya, ianya bukan dari Islam. Maka make-up yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, yang dimasyhurkan pada zaman itu, zaman Rasulullah nasihatkan kepada wanita-wanita supaya berjaga-jaga, jangan sampai terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Ya, itu pasal bila wanita-wanita memakai atar ataupun memakai minyak wangi, perfume yang melampaui batas,
ya, pakailah, tak menjadi masalah untuk dirinya yang mana baunya terhad pada dirinya sahaja. Bukan suruh tak pakai langsung, ya. Tetapi bila dia pakai tu dia, perfume dia, follow me. Berapa orang yang follow dia? Ya, berbaris orang follow dia. Maka ianya yang Rasulullah kata, ya, sesungguhnya itu adalah bau wanita penzina. Ya, kalimah bukan nak menceritakan dia tu penzina, tetapi perbuatan dia berlaku di pada zaman Rasulullah, hanya wanita-wanita penzina yang perfumekan badannya, ya, mengharumkan baunya yang menarik perhatian orang ramai. Kalau nak pakai sekadar dirinya tak menjadi masalah. Dan kita katakan jangan sampai bau tu melampaui batas. Ya, ni dia pakai kat sini, tu dia bau kedai mamak kat bawah tu. Ya, dahsyat tu. Ya, itu yang dilarang. Tetapi kalau pakai untuk dirinya, dan kalau dia pakai kat rumah tu, dia pakai spray tu dari dalam bilik sampai bau ke dapur, tak menjadi masalah. Tapi tak nak pakai pula. Dia nak pakai kat luar juga. Itu yang jadi masalah. Lepas tu dia ubah-ubahkan muka-mukanya. Ya, muka dah Allah bagikan cantik, dia rasa hidungnya kemek lah, tak cantik. Dah nak buat macam mana keturunan Jawa? Ya, dah begitu keadaannya. Kecantikan itu nilaian mata seseorang. Ya, seorang tu mungkin dia suka wajah kita kan. Orang lain rasa tak cantik, tapi setengah orang merasakan cantik. Ini agak menarik apabila kita bila duduk berada di luar negara kan. Macam kami dulu di Pakistan, kita bersembang dengan orang Afrika, ya, yang berkulit hitam. Oleh kerana tu benda ni hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, ya. Bila bersembang dengan mereka, kita tanya, you all orang Afrika ni bagaimana kedudukannya, ya, bila tengok orang hitam? Kan? Sesama mereka, dia berkata, bagi kami orang yang paling hitam, paling cantik. Tu dia. Kita pun tergelak kan. Tapi jangan tergelak, itu hakikat. Saya tanya kepada orang Uganda, dia kata, kita kata, hitam, kalau tutup Swiss, nampak mata dengan gigi. Dia kata, itu lagi cantik. Masya Allah. Kan? Kecantikan itu nisbah kepada masing-masing. Kita tak boleh nak kritik. Ya. Mungkin seorang tu lihat, alah, dia ni jongang. Tapi mungkin dia tengok, Masya Allah, jongang ni cantik. Nak kata apa? Ya, mungkin orang tengok begini. Itu semua keadaan yang tidak boleh dipertikaikan. Kejadian Allah, yang mana Allah tahu kejadiannya. Orang Sudan pula. Kita tanya orang Sudan. Orang Sudan kata, dia nak hitam sangat, dia tak suka. Habis nak orang macam mana? Bagi mereka yang paling cantik, orang macam kulit Malaysia. Tu dia. Tu pasal kalau orang perempuan agak-agak nak menonjol, pergi ke Sudan sana. Aku orang Malaysia kan, cantik. Ya, nilaian mereka nak kulit macam tu. Ya. Tapi ala kulli hal, bagi kita kecantikan itu, ya, adalah juzuk yang Allah bagikan yang perlu dijaga adab-adabnya. Okay? Allah ceritakan ayat ini, ya, menceritakan kepada kita bagaimana dijadikan, ya, manusia ini cantik asalnya. Oleh kerana tu, kecantikan itu kena patuh syar'i. Dia tak boleh cantik itu diubah-ubah, ya, tanpa berpandukan syariat. Misalan dalam siri makeup muka mereka, bulu kening tak boleh nak cabut, ya. Apa lagi yang diletakkan, bontot, apa tak erti nak sebut, botok. Abu Talhah botok apa? Okey. Lepas tu nak letak apa-apa, dia kena ada panduan. Dia tak boleh. Macam Syekh Saleh Utsaimin, hari yang Masya Allah saya dapat dengar kuliah dia, ya, di Mekah waktu tu, tahun 97-98, ya, saya dengar dia katakan, kita tidak boleh tasyabuh bil haiwan. Ya, itu dalam Masjid Nabawi saya dengar. Jangan kita menyerupai haiwan. Misal contoh menyerupai haiwan, ambil contact lens tu, ya, mata buaya misalan, mata harimau, tak boleh. Itu di antara makeup yang dilarang. Ya, itu belum lagi yang diubah hidung, apa lagi yang nak ubah jadi lelaki, nak ubah jadi perempuan. Dia kalau berkaitan dengan pemakaian yang tidak menyerupai haiwan, tidak menjadi masalah. Ya, kenapa kita menyaksikan orang Arab pun dia pakai kulit, dalam khauf dia pakai kulit, ya.
pada zaman itu dalam pakaian dia pun pakai kulit, tetapi tak adalah menyerupai haiwan. Tapi kalau kulit tu dia buat bentuk ya macam haiwan, pakai lah nampak macam lembu, itu dilarang. Ya, pakai nampak macam kambing, dilarang. Okey, maka itu tasyabbuh. Bila tasyabbuh begitu adalah sama sekali dilarang. Okey, baik. Jadi dalam perkara-perkara yang begini kena ambil tahu. Alhamdulillah, ialah saya ni buat buku tapi tak habis aja kan. Di antara buku yang saya buat, apa dia? Makeup yang tercela, makeup yang dilaknati oleh Allah, yakni makeup yang tercela, yang mana di antara makeup orang lelaki dan makeup orang perempuan yang tercela, bermula daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki itu, ya, semuanya diambil kira. Oleh kerana itu dalam bab ini kita kena ikut patuh syar'i. Bukan dilarang untuk bermakeup, tetapi kena patuh syar'i. Jika melanggari syariat, walaupun suami itu mengarahkan, tak boleh. Ya, suami boleh membenarkan, tetapi bila dah langgar syariat, maka walaupun suami yang inginkan tidak boleh sama sekali. Kopi ada serbuk agak dekat. Baik, begitu juga lelaki, ya, dia tidak boleh bermakeup sesuka hati dia. Cara gunting rambut diambil kira, cara potongan misai dia diambil kira, semua bentuk-bentuk, ya, cara nak buat six packs tu kononnya diambil kira, semua kena ambil kira. Oleh kerana tu semua batas-batas kita mengikut syariat. Kita mengikut Allah, kita mengikut Rasul. Kita berbangga menjadi hamba kepada Allah dan pengikut kepada Rasul. Kita tak bangga mengikut orang-orang barat, ya, dengan cara-cara mereka yang telah menyesatkan kita, menyesatkan umat, ya, sehingga Allah mengatakan kepada mereka itu di kalangan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang disesatkan. Lotong. Asalnya itu ada masalah. Kenapa dalam hadis jelas, ya, buku 100 laknat tu dah siap tapi tak diprodukkan lagi, ya, yang mana dilaknati bagi namisat yang disebutkan dalam hadis namisat, ya, orang yang mencabut bulu kening dia tu. Namisat, pencabut bulu kening, yang mencabut kena laknat, orang yang minta dicabut pun kena laknat. Ya, tak boleh. Kening bukan satu benda boleh diubah-ubah suka hati. Ini dia pergi cabut-cabut, dah tercabut semua, pergi ambil celak, baru dia letak balik. Kan bagus tu. Dah elok-elok dia pergi cabut. Lepas tu dah hilang pula, ya, dia letak celak. Macam Abu Muaz botak kepala, dah botak tu nak cari rambut palsu pula. Mana mau? Tak boleh. Maksudnya begitu, ya. Ianya kena jaga elok-elok batas-batas syariat, ya, kena mengikut syariat, ya. Itu je kaedah dia. InsyaAllah kita akan lihat, ya, makeup tercela. Sampai saya letakkan kasut tumit tinggi. Kenapa tidak dibenarkan syarak? Ya, apa tujuan? Tujuan tumit tinggi. Kenapa? Ya, kenapa? Nak tunjuk badan dia tinggi. Tahu tak bila dia letak kaki pada tumit tinggi apa berlaku? Abu Qatadah, apa berlaku? Dada dia ke depan, punggung dia ke belakang, tertonggik. Ya, nak menunjukkan dirinya. Di antara sifat orang Yahudi dahulu untuk nak tunjuk dia tinggi, yang jadi masalahnya dada dia ke depan dan punggung dia tertonggik. Maaf, ya, masuk hal orang perempuan, tapi nak menceritakan oleh kerana itu dilarangkan sama sekali. Ya, kenapa begitu? Ya, kerana ianya ada satu perkara yang menyerupai orang-orang kafir yang mana Allah tidak izinkan untuk kita mengikut syariat mereka ataupun cara hidup mereka. Baik. Mbak kata tadi yang kita berbincang, sehingga kan, ya, para ulama meletakkan tasyabbuh, ada beberapa tasyabbuh yang dilarang sama sekali. Tasyabbuh bil kufar, ya, menyerupai orang kafir. Tasyabbuh, sehingga ulama mengatakan tasyabbuh bi ahli bid'ah, menyerupai orang ahli bid'ah. Ya, kenapa Imam Ahmad tidak mau botak pada zaman dia? Kerana golongan Mu'tazilah botak pada zaman itu. Ya, itu pasal dia tidak membotakkan kepalanya. Ya, kesian bila dikatakan botak tu tanda khawarij, ya, bukan mengikut zaman. Ya, kenapa zaman kita khawarij dia bentuk lain pula yang kita tidak perasan.
Okey. Jadi dalam bab-bab yang begini, tasyabuh bihaiwan, lelaki tasyabuh bin nisa dan perempuan tasyabuh bil lelaki dengan lelaki, ya. Lepas tu ada beberapa tasyabuh yang dilarang mengikut syariat. Maka kita kena patuh syariat, patuh syarak dalam nak menggunakan makeup ni. InsyaAllah nanti kena buat kelas makeup pula. Baik. Setelah kita melihat ayat ini, Allah mengatakan dia menyusun kita sebaik-baik dengan susunan kejadian. Setelah kita dapat melihat kepada ayat tersebut, maka kita tidak dibenarkan mengubahkan apa yang ada pada tubuh badan kita, melainkan mengikut patuh syarak. Ya, oleh kerana tu bila perempuan, lelaki nak jadi perempuan, ya, dia buat segala-galanya seolah-olah sifat perempuan, terus merupakan perkara yang haram sama sekali. Dia haram menyerupai perempuan, dia haram mengubah kejadian Allah. Okey, dia diharamkan kerana beberapa bab. Kadang-kadang bila berlaku satu perkara, bukan haram dia satu saja, ya, haram dia berkait-kait. Jadi bila kita menyebutkan haram, dalam jiwa kita satu kabair yang besar, mengkhianati Allah. Itu yang menjadi masalah. Okey? Jadi bila dia ubahkan segala bentuk kejadian itu, ada seorang lelaki dari mana, Amerika ke, dia ubah bentuk dia. Kononnya apa yang dia nak kita pun tak tahu. Sehingga muka dia dah teruk sangat-sangat. Dia buang itu, buang ini, buang segala-galanya. Dia belahkan lidah dia. Ya Allah, telinga dicabutkan. Sampai kita tengok pun, na'udzubillah, tengok dalam internet, macam mana dia mengubah kejadian Allah. Mereka ini tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat dari sudut kesihatan dan bermasalah. Lepas tu dari sudut kelaknatan Allah yang berterusan, yang menjadi masalah berterusan sehingga dia bertaubat. Ya, orang yang membuat makeup yang tercela ini akan dilaknat berterusan. Tuan-tuan dan perempuan, apa dia dilaknat berterusan ini? Ya, dilaknat dalam keadaan Allah mencela, Allah meletakkan dia di kalangan ahli neraka jika dia tidak bertaubat. Nauzubillah min zalik. Tetapi bila kita ni tidak ambil berat tentang Allah Subhanahu wa taala, itulah jadinya, ya, kita akhirnya kita mengkhianati Allah dalam bentuk kita sedar ataupun tidak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya agak tekankan masalah tauhid berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Kena dalamkan, fakihkan dalam bab ini sebelum kita bertemu dengan Allah pada hari kematian kita, supaya keagungan Allah itu ada dalam jiwa kita, sehingga kita mati dikafankan, ditanamkan dalam kubur, kita mampu untuk menjawab persoalan man rabbuka, ya, persoalan yang begitu agung, persoalan yang akan ditanya awal sekali di dalam kubur kita. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, yang mencatatkan pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey. Dalam ayat ini mengingatkan kita bahawa apa yang kita buat semuanya dirakamkan oleh malaikat. Tuan-tuan dan perempuan, beriman kepada malaikat perlu disematkan dalam hati kita. Bukan beriman sekadar dalam sebutan beriman pada malaikat. Ya, percaya pada malaikat Jibril, 10 malaikat yang masyhur itu. Itu pun tersilap dalam 10 malaikat yang dihafalnya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, malaikat Israel. Tang situ dah tersilap. Ya, Israel tu dah tersilap. Kenapa? Itu adalah lafaz yang diberikan ahlul kitab daripada Israiliyat, tetapi disebutkan dalam Quran dan Sunnah malakul maut, malaikat maut. Ya. Okey, raqibun atid, kiraman katibin, munkar nakir, semua itu merupakan malaikat-malaikat yang kita tahu. Tetapi apa keimanan kita tentang malaikat-malaikat ni?
Allah menceritakan malaikat ini adalah makhluk Allah yang terpilih, yang dijadikan dari cahaya, yang kita tak dapat nak fikirkan bagaimana kejadian itu. Ya, seperti mana iblis yang dijadikan dari api, jin dijadikan dari api, bagaimana wallahu a'lam. Tetapi kita manusia ini dijadikan dari tanah. Allah perincikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awal kejadian kita yang dibuat seperti tembikar itu, ya, dibuat seperti patung, ya, lalu dibiarkan kita sewaktu itu dalam keadaan kekosongan. Semua dilengkapkan, semua dilengkapkan, tetapi kosong, tak ada apa-apa. Oleh kerana itu iblis masuk ke dalam tubuh badan kita melalui laluan darah. Dia tahu dah, dia jalan, dia cari. Agak menarik perkara ni, ya. Kemudian Allah nak jadikan, Allah inputkan, Allah masukkan, Allah installkan dalam tubuh Adam itu beberapa maklumat. Menarik. Seperti mana komputer yang kita dapat asalnya kosong, handphone yang kita dapat asalnya kosong, dah diletakkan beberapa perkara untuk diterima apa juga maklumat diinstalkan, maka berfungsilah dia. Terpasal sifat rahim, sifat cemburu, sifat marah, semua benda-benda itu, ya, ada. Yang Allah ceritakan, kami hilangkan sifat cemburu mereka di akhirat kelak. Kami hilangkan sifat pemarah mereka. Ya, begitu sekali Allah hilangkan dengan mendelitkan semuanya apabila kita berada di akhirat kelak. Agak menarik. Okey, dan malaikat ini dijadikan dengan cahaya. Siapa yang mempelajari sains dan fizik, dia akan mengetahui bagaimana kehebatan kelajuan cahaya yang dikatakan 1000 tahun perjalanan misalan. Oleh kerana itu, bila kita dah faham sedikit sebanyak dalam kejadian cahaya ini, apabila Allah mengatakan malaikat naik pagi dan petang sejauh perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Berapa? 500,000 tahun. Lagi. Dalam surah Sajadah apa dia? 1000 tahun. Itu semua berlaku kepada makhluk yang dinamakan malaikat. Logik di akal. Bila kita dah belajar sains sedikit sebanyak, logik di akal. Tetapi orang yang tidak beriman, dia tak akan percaya. Bagi kita kelajuan cahaya, Allah ceritakan kelajuan yang begitu dahsyat. 1000 tahun tu tak ada apa-apa bagi para malaikat. Nampak tak? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini adalah satu perkara yang unik Allah jadikan malaikat, dan mereka ini Allah sebutkan dalam surah Tahrim, ya, ataupun Talaq, yang mana Allah jadikan malaikat ini mengikut arahan Allah. Ini amat penting, ya, tuan-tuan dan perempuan, mengikut arahan Allah. Okey, kita lihat kenapa ini ada masalah-masalah berkaitan dengan iman kita dengan para malaikat. Sehingga ada yang berdoa, bestnya kalau ada malaikat yang duduk pada kita, ya, menolong kita. Berhati-hati dalam kalimah-kalimah yang begitu, ya. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak walaupun malaikat muqarrabun, ya, malaikat yang rapat dengan Allah, walaupun nabi al-mursalun, nabi yang diutuskan. Kita minta terus direct kepada Allah supaya tidak ada ghubar ataupun debu yang menghalang iman kita dengan Allah. Baik, dalam ayat yang kita baca dalam surah At-Tahrim, okey, surah At-Tahrim, surah yang ke 66, juzuk 28, ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini dia. Okey. Pertama, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita dengan ayat Al-Quran? Subhanallah, iman amat penting. Ya, bila kita baca ayat ni dah mencuitkan perasaan kita, merasa kecut, takut. Saya tak tahu keadaan tuan-tuan dan perempuan. Tapi bila Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Berarti kita ni akan jadi bahan bakar. Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita menjadi bahan api neraka, maka inilah kesudahannya. Betulkan akidah kita. Pastikan akidah kita betul. Ini saya tekankan kerana perjalanan kita makin lama makin singkat dan kita berada di zaman fitnah yang sampai dah muncul mengaku cucu cicit Nabi pun dah menjadi fitnah. Ianya berbahaya. Ya, kita nampak bagi orang-orang yang nampak benda itu tak berbahaya, itu mereka punya hal, tetapi kita nampak ia adalah sesuatu yang berbahaya yang akan merosakkan akidah. Okey? Kemudian Allah katakan bahan api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, tidak menderhakakan Allah terhadap apa yang diperintah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik, pada ayat ini mengisyaratkan bahawa dia hanya mentaati kepada Allah sahaja. Dia tak, janganlah kita ingat dia boleh mentaati kita. Ya, kita boleh minta perlindungan dengan malaikat. Tak boleh. Terpaksa kalimah-kalimah walaupun ianya kalimah tetapi berbahaya, takut jatuh kufur. Seperti simpang malaikat 44. Ya, kalimah yang ramai orang gunakan dan mereka tak faham maknanya. Sebenarnya kalimah itu agak berbahaya. Walaupun makna dia mungkin lain, tetapi kita mengatakan seolah-olah meminta malaikat 44. Malaikat apa saya pun tak tahu. Tetapi untuk menjadi pelindung daripada ditimpa bala. Sedangkan dalam kisah yang dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu nak dimelontarkan dia dari api, ya, menuju ke dia dilontarkan melalui manjanik, dengan manjanik itu nak ditujukan dengan api. Malaikat datang lalu mengatakan, ya Ibrahim, apa yang kamu perlukan? Pertolongan. Lalu Ibrahim mengatakan, hasbi Allah, ya, cukuplah Allah yang akan melindungku. Allah tahu, Allah menyaksikan. Kemuncak akidah ahli sunnah wal jamaah. Di saat-saat dalam keadaan genting, apa mereka katakan? Tengok dalam Al-Quran, semua menunjukkan akidah ahli sunnah menyerahkan kepada Allah. Terus direct kepada Allah. Dia tak pergi kepada wali songo ke wali songel ke ataupun siapa lagi. Dia tak minta kepada Nabi ke yang telah wafat. Dia tak minta kepada sesiapa pun, ya, melainkan Allah. Ini akidah dalam bab-bab yang begini. Oleh kerana itu dalam siri kita berdoa kepada Allah, ya, kena terus direct kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Tidak boleh berdoa walaupun orang itu soleh macam mana dan dia telah mati. Tidak boleh berdoa perantaraan dengan mereka. Walaupun Nabi Mursalin, walaupun dia tu Nabi yang diutuskan, telah wafat baginda, tak boleh. Apatah lagi orang-orang yang tak ada kena-mengena, yang kita sangka dia tu wali, kan hanya tak wali pun. Ya, na'udzubillah min zalik. Yang pernah diceritakan bahawa kubur yang di tempat mereka bernazar, tempat mereka berdoa di Mesir satu ketika dahulu, memang ramai yang datang. Dikatakan seorang wali yang mati. Bila dicongkir kubur tu, disebabkan pembangunan nak buat jalan, dicongkir, keluar apa dia? Ya, tulang kepala lembu. Ya, tulang lembu, bukan manusia. Berarti penipuan itu berlaku di atas nama orang yang telah mati. Na'udzubillah min zalik. Habis selama ni, ya, berdoa pada lembu tu, ya, tulang lembu tu. Bayangkan, itu yang kita sekatkan. Kenapa alhamdulillah ustaz-ustaz sunnah mempertahankan pendirian kita terhadap orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi itu, ya. Rupanya skamer. Dah berapa ramai yang telan ailio dia. Dah berapa ramai. Na'udzubillah, la ilaha illallah. Menakutkan tuan-tuan dan perempuan. Hanya sedikit kesesatan dia jadi begitu.
Bila seorang ustaz tu yang kita katakan, dia direct cakap kononnya, dia telah menelan aliyah tok gurunya keturunan Nabi. Ya, nasib baiklah. Ya. Kalau tak, bila dia telan aliyah yang orang mengaku Nabi baru ni, tak berapa ramai yang ditelan keturunan Nabi scammer. Ambil. Kejahilan. Berdiri di atas dasar taksub, dia tidak akan menyelamatkan seseorang. Oleh kerana tu, kita belajar Quran dan Sunnah ni, tidak ada istilah taksub melainkan kepada Allah dan Rasul. Itu sahaja. Walaupun ustaz tu ustaz sunnah, selagi dia tak mati dalam keadaan beriman, jangan kita merasakan kehebatan dia itu, ya, boleh diikut semuanya. Jangan sampai kita taksub, sampai guru tu kita taksub. Tak boleh kaedahnya. Ya, yang menjadi pesanan para ulama, kita tidak tahu kesudahan dia bagaimana. Kesudahan itu amat penting. Ya, berapa ramai orang yang pada peringkat awal, ya, beriltizam dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mempertahankan Al-Quran dan Sunnah, tapi di akhirnya dia pecah, dia hilang panduan dia, dan akhirnya dia bukan di atas dasar sunnah. Subhanallah, apabila satu artikel diletakkan gambar seorang tu, dia adalah syekh yang mempertahankan sunnah, ya, di Mesir satu ketika dahulu, mempertahankan dengan buku-bukunya, tetapi di akhir hayat dia, dia penentang sunnah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, menakutkan. Apabila seorang lelaki itu, ya, mempertahankan sunnah dan berkahwin dengan khawarij atas dasar nak membentukkan wanita tersebut menjadi sunnah, sudahnya dia menjadi leader khawarij. Tu dia. Berhati-hati dengan kedudukan kita. Ya, kedudukan kita yang hari ini kita iltizam, tapi kita takut apa kesudahan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey? Baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Allah bertanya, ya, dalam Allah menceritakan dalam ayat ini, ya, malaikat yang menjaga kita ini, yang disebutkan dalam ayat ini, kiraman katibin. Kiraman katibin, yakni malaikat yang mulia, yang mana ianya menulis apa yang kita lakukan. Okey. Bila menyebutkan, Allah mengatakan menulis, jangan fikir kita tulisan yang macam mana kita tulis. Silap kena erase, ya, kena padam. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal saya bila berbicarakan tentang rukun iman berkaitan alam ghaib, pertama iman, dan kedua letakkan dalam minda kita teknologi di sisi Allah adalah kemuncak teknologi. Alhamdulillah kita hidup di zaman ini di mana teknologi moden yang kita saksikan, kita boleh, ya, boleh memikirkan perkara begini. Tetapi para sahabat yang hidup pada zaman yang tak ada teknologi, mereka boleh beriman, yang dibuktikan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia boleh beriman peristiwa Isra', perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, sedangkan waktu zaman itu tak logik di akal. Perjalanan yang makan masa hampir sebulan itu tiba-tiba berjalan dalam satu malam, tak logik. Tetapi dia beriman. Itu yang jadi asas kepada kita. Apa yang Allah berikan, apa yang Rasul berikan, hadisnya sahih, jangan banyak cakap, beriman. Itu asas tu. Jangan banyak bicara, jangan banyak nak takwil-takwil, beriman dahulu. Lepas tu lihat penafsiran salaf. Itu kaedah dia. Kalau tidak, kita akan jadi macam kafir Quraisy, mula mempertikaikan. Beriman. Asas. Bila Allah menceritakan dalam keadaan yang begitu, maka kita berada di zaman teknologi ini. Kalau disebutkan pada zaman itu teknologi dah ada, penerbangan apa semua, kafir Quraisy tak kisah, kami pun boleh naik kapal terbang pergi satu malam je dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis cerita. Tetapi keimanan mendahului, dan pada hari ini kita mengakui dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita akui perjalanan itu boleh berlaku. Bila Allah nak buat, dia akan buat. Oleh kerana itu kejadian dalam tubuh seorang ibu yang mengandung, bagaimana kejadian yang berperingkat, semuanya berlaku pada zaman Allah turunkan ayat pada 1400 tahun yang silam. Tidak ada teknologi. Apa yang berlaku pada para sahabat? Beriman. Mereka tak tahu, mereka tak nampak, tetapi mereka beriman. Ini yang kita nak.
Dan beriman dia bukan calang-calang. Beriman macam kita ni, beriman, ya, terus beriman dan yakin dengan apa yang Allah katakan. Tak mau banyak bicara, aku tetap beriman dan aku yakin. Jadi dalam bab ini, keimanan perlu ditekankan. Saya ingatkan, apabila Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Berarti iman perlu dipelajari. Ini menangkiskan orang-orang yang keluar tabligh di atas dasar nak mencari iman. Ya, keluar khuruj berapa hari itu kerana iman. Salah. Juzuk itu hanya juzuk kecil. Tetapi mencari iman dengan menuntut ilmu yang betul, maka itu menjadi asas. Ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma, kemudian, ta'allamna al-Qur'ana. Maka kami lepas itu kami mempelajari Al-Quran. Fazadana, maka bertambahlah imanan, iman kami. Itu dia kaedah dia. Jadi, penekanan ini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya bila membicarakan Al-Quran dan hadis atas kepala kita ni, ala ra'si wal ain. Berarti ketakutan, keagungan Al-Quran ada dalam dada kita. Kerana kita berbicara firman Allah, wahyu Allah, dan dia adalah Tuhan kita. Subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi dalam hadis ini, apabila ayat ini, bila Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, sesungguhnya pada kamu, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasimu. Ya, malaikat yang memerhatikan kamu. Kita tak dapat nak bayangkan kerana bagaimana malaikat tu ada kiri dan kanan kita, hanya beriman dan kena ada perasaan takut. Bukan takut apa? Kerana dia sedang mencatatkan amalan-amalan. Mencatatkan amalan-amalan pula bagaimana? Itu ya. Kalau kita baca dengan bacaan mencatatkan amalan, ya, macam kita catatlah. Itulah silapnya kita. Bila kita berbicara Al-Quran ikut akal. Dia tidak boleh berbicara Al-Quran ikut akal. Dan kefahaman kita ikut akal. Kerana apa? Teknologi di sisi Allah lebih dahsyat. Ya, subhanallah. Ayat yang mengatakan, ayat firman Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, tu terus meresap dalam jiwa saya satu kerajaan dan teknologi yang maha hebat nun di sana. Dia tidak akan dapat bicara Al-Quran dengan tepat kalau kita tidak meletakkan kehebatan, kebesaran kerajaan Allah itu. Ya. Kalau kita anggapkan macam kerajaan kita, rosak. Keimanan kita tidak akan menjadi. Okey, jom kita tengok ayat yang menceritakan bagaimana rakaman ataupun tulisan yang dikatakan itu di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah apa ya? Surah apa? Fussilat. Okey, surah yang ke-41. Okey, surah 41:1. Dia berkaitan dengan saksi-saksi. Surah okey, kita ambil surah Al-Jasiyah dulu. Surah yang ke-45. Okey. Surah Jasiyah ini, surah yang ke-45, juzuk yang ke-25 ini akan membicarakan kita bagaimana kedudukan kitab yang dituliskan itu. Okey. Ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Okey, kita akan dibalas melalui apa yang kita kerjakan. Na'udzubillah min zalik. Okey. Maka kitab diketengahkan. Umat waktu tu jasiyah. Apa dia jasiyah? Jasiyah tu duduk kaki tu, ya, lutut tu ke lantai. Kita rasa dah pernah buat demonstrasi tu kan. Lutut tu ke lantai, bukan kaki tu. Tapak kaki, lutut ke lantai. Dan kaki itu menegak ke belakang. Berarti kita berdiri dalam keadaan berlutut. Maksudnya tak boleh lari lah. Okey. Lalu Allah katakan lagi. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatatkan apa yang telah kamu kerjakan. Okey. Apabila kita melihat dalam kaedah bahasa Arab kunna nastansikhu, ya, nastansikhu ini seperti rakaman atau dia kopi apa yang kita lakukan. Kitab ini berbicara. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini berbicara. Mana ada kitab di dunia boleh berbicara begini? Dan kitab ini berbicara dan merakamkan perbuatan kita. Dengan arti kata lain, bukan sebarangan. Dia merupakan rekod yang direkod. Macam kita ada CCTV yang memerhatikan dari segenap pelusuk sebagai bukti di sisi Allah. Agak-agak boleh lari. Ya, tak boleh lari. Semua direkodkan sehingga yaumatublas sarair, pada hari dibukakan apa yang terkandung di dalam hati. Allah bukakan. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan perempuan, betapa penting dalam hati itu sendiri kena ada niat yang baik dan sentiasa dalam keadaan baik. Kadang-kadang hati kita mula memperkatakan perkara yang tak baik, mencela tak baik. Semua itu berbahaya sebenarnya. Kerana di sisi Ar-Rahman diambil kira. Ya, walaupun kita tidak berbuat, maka tidak ada dosa, tetapi ianya diambil kira kerana ianya telah dibicarakan dalam hati kita. Maka oleh kerana itu, dalam bab ini, bila kita lihat catatan yang dibuat oleh malaikat terhadap kitab itu, berarti bukan catatan yang biasa. Ini satu luar biasa. Kerana kitab itu akan berbicara. Berbicara apa yang kita buat. Berbicara dalam keadaan kita sendiri tidak boleh menafikannya. Habis. Dia rakam maklumat kita ni. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, duduklah di mana-mana. Kitab ini, ya, rakaman ini akan berlaku dan sehinggakan pada hari akhirat diperbentangkan kepada seorang lelaki sebanyak 99 kitab. Seolah-olah 99 tahun umurnya selepas baligh itu, ya, apa amalan yang dibuat. Lalu ditunjukkan amalan-amalannya, tak ada yang baik. Tak ada yang baik. La ilaha illallah. Tak ada. Itu yang menjadi kekaguman saya. Yang bila kita belajar sifat Asma'ul Husna, ya, sifatuhu ulia, sifat yang mulia, nama Allah yang mulia, sifat Ghaffar, sifat pengampun. Kemuncak sifat pengampun muncul bila kita tengok la haula wala quwata illa billah. Tak ada orang yang boleh memiliki sifat pengampun yang begitu. Itu dinamakan dia boleh hancurkan orang itu disebabkan dosa-dosa tetapi dia tak buat. Dahsyat ya, sifat itu yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salam, yang Allah ajarkan dia sifat ini hanya juzuk yang kecil. Di hari dia menjadi menteri, dia boleh hukum abang-abangnya yang telah mengkhianati dia, yang cuba membunuh dia, tapi dia tak hukum. Lalu dia memaafkan. Sifat mulia.
Lisan orang yang seharusnya boleh dihukum kerana kejahatan mereka, tetapi dia maafkan. Rasulullah pada hari Fathul Mekah, dia boleh hukum penduduk Mekah pada ketika itu yang telah mengkhianati dia, yang telah menyakiti dia di zaman dakwah dia. Pada hari dia kemenangan, dia memanggil orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Mekah, dan dia boleh buat keputusan pancung semua. Tapi apa dia kata? Dimaafkan. Ni dia sifat yang maha agung yang dimiliki oleh Allah. Walahul masalul a'la, maka Allah lebih hebat daripada sifat para nabi ini. Okey. Jadi dalam kitab itu dibentangkan kepada lelaki tersebut, maka ditanya, wahai lelaki, apakah kamu menafikan? Kod-kod malaikat mencatatkan, merakam tersilap. Lalu lelaki itu mengatakan tidak, semuanya betul. Berarti tak ada kebaikan. Lalu dikatakan, adakah kebaikan yang boleh menyelamatkan kamu? Tak ada. Ada. Hadis itu masyhur dengan hadis bitaqah. Lalu dikeluarkan satu bitaqah, satu kad yang termaktub di situ kalimah la ilaha illallah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kalimah la ilaha illallah dengan pemahaman yang betul, dengan penafsiran yang betul, amat penting. Sehingga kan apabila Rasulullah mengatakan dalam hadis, walaupun seorang itu mencuri, walaupun berzina, dia tetap dia ada kalimah la ilaha illallah yang tidak ada unsur syirik, maka dia akan terselamat dari neraka. Ya. Adapun dia diseksa dahulu, itu lain cerita. Ya, memang ada yang melakukan maksiat ini, semua akan diseksa lalu dilepaskan, lepas tu dimaafkan. Tetapi dalam kisah ni, lelaki ini mengatakan, ya Allah, apakah dengan hanya kalimah yang simple begitu, ya, boleh menyelamatkan aku? Lalu dibawa di tempat timbangan, lalu diletakkan dosa-dosanya. Kita timbangan, ya, macam apa yang nak sebut, dacing. Ya, dacing, tahu ke dacing? Ya, pergi tengok lambang BN, dacing. Bukan kempen. Okey. Maaf, kat pilihan raya ni jadi isu lah. Okey, dacing tu, dia letakkan barang tu jadi berat, yang ni ringan. Maka diletakkan kalimah la ilaha illallah yang bersih. Tauhidnya bersih kepada Allah. Akhirnya kalimah tu ya, menjadi berat dan dosa dia menjadi ringan. Ya, tidak ada yang lebih besar daripada kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah Allah itu sendiri. Jadi ini mengisyaratkan Allah terus ampunkan lelaki tersebut. La ilaha illallah. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan sifat pengampunnya Allah, sifat penyayangnya Allah. Apabila seorang lelaki itu dibawa di mahkamah mahsyar, ada tak apa amalan baik? Ya, tak ada, dia kata tak ada. Takkan tak ada. Subhanallah, saya dengar pensyarahan daripada masyayikh dalam bab itu, tertarik sekali. Takkan tak ada? Tak ada. Dia pun tak ingat amalan baik dia. Memang tak ada. Dia rasakan tak ada. Cuba ingat. Lalu dia ingat. Ini yang agak penting, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Alam roh kita tak ingat, melainkan Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf dan surah Al-A'raf dan surah Al-Ahzab. Ya, diceritakan tentang alam roh. Ya, subhanallah, Allah cerita. Kita tak ingat. Tetapi tahu tak, kita ni alam dunia, di kubur nanti kita ingat apa yang kita lakukan. Di akhirat kita ingat. Subhanallah, alam dunia ni yang kita buat, di akhirat nanti kita ingat. Ajib. Ya, subhanallah. Okey. Maka dikatakan dia, ingatkan. Allah nak melepaskan dia juga. Kalau kita dah tak ingat, padan muka kamu lah, seksa terus. Ya. Tak, Allah nak lepaskan dia. Ingat balik. Lalu dia fikir. Dia teringat. Apa dia? Dia teringat satu perkara. Dia adalah ahli perniagaan. Lalu dikatakan kepada pekerjanya, kamu pemudahkan orang yang berhutang dengan kita. Yakni jangan paksa dia bayar hutang apa semua. Pemudahkan. Lalu dalam riwayat yang lain dikatakan, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita di akhirat. Kalimah itu menyebabkan Allah kata, aku lebih berhak untuk mempermudahkan daripada kamu, maka aku pemudahkan kamu dalam perjalanan mahsyar. Subhanallah. Ya, nampak betapa hebatnya Allah yang bersifat penyayang itu. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana kitab-kitab itu menjadi saksi kepada kita. Catatan-catatan itu telah membuktikan, ya, apa yang kita lakukan adalah
tercatat dari di dalam kitab bermula kita baligh sampai hari kematian kita. Okey. Itu belum, itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua pula, ya, kita tengok itu surah apa tadi? Surah Fussilat. Okey, kita lihat ayat yang ke-20. Surah Fussilat ayat surah ke-41 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai di sana, pendengaran dan penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Ya, penglihatan, pendengaran, kulit kita, tubuh badan kita semua kulit. 99% kulit melainkan kuku apa tu, ya, yang mana kulit jadi saksi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beriman dengan kedudukan yang begitu. La ilaha illallah. Ada peluang untuk menyelamatkan diri? Tak ada peluang. Setiap detik dia menyaksikan apa yang kita buat. Pada hari ini kita Masya Allah berlotion lah, apalah, nak jaga kulit kan. Ya, atas apa kita jaga? Tuan-tuan dan perempuan, hanya dengan iman yang betul saja dapat menjaga kulit kita. Okey, kita lihat. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapakah kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pula pandai berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey, ini mengisyaratkan kepada kita saksi-saksi di antara saksi yang menggerunkan. Habis ya, dahsyat, saksi-saksi ni leceh, memang leceh. Kalau mahkamah cukup saksi nak buat macam mana? Ya, tak cukup saksi pun dipenjara kan. Ini kan pula kalau cukup saksi, ya, lagi dahsyat, lagi dahsyat. Wallahu alam. Apa yang paling penting kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya, yang mana malaikat ini mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini malaikat yang khusus kepada kiraman katibin, ya, ataupun khusus kepada setiap orang. Kita kena faham elok-elok bahawa bukan malaikat mengetahui urusan kita. Mereka tak tahu, melainkan apa yang Allah lantik saja. Yang mengetahui maklumat semua makhluk ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana beriman sahaja, jangan bicara kemampuan teknologi di sisi Allah. Allah yang mencipta teknologi itu, dan Allah Maha mengetahui tentang bagaimana kedudukan hamba-hambanya yang dijadikan. Sehingga kan daun yang di dalam hutan itu jatuh pun Allah mengetahui. Ya, sel-sel kita bergerak itu pun Allah mengetahui. Maha suci Allah dengan sifat yang maha agung ini. Ya, kemudian kita lihat dalam bab ini Allah mengatakan, penyebab kelalaian manusia dan peringatan tentang dituliskan amal Bani Adam, Imam Ibn Katsir mengatakan, ayat ini bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Pendahakaan kalian kepada Allah dan sikap tidak sopan kalian kepadanya didorong oleh pendustaan kalian terhadap kebangkitan hari pembalasan dan perhitungan,
ya, yang mana kita baca ayat tadi, padahal sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat mengawasi pekerjaan yang mulia di sisi Allah yang mencatat pekerjaanmu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa disebabkan derhaka kita, kemuncak kita tidak beriman dengan Allah cara yang baik. Kemuncak kita tidak beriman dengan perjalanan hari akhirat kita dengan cara yang baik. Itu puncanya dosa-dosa yang kita lakukan. Keyakinan kita tipis. Keyakinan kita pada hari akhirat tidak setepat yang macam mana Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Ataupun mungkin keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat kepada Rasul itu tidak bertepatan seperti mana yang Rasulullah ajar. Maka menyebabkan kita terpesong. Maka berhati-hati, kembali kepada Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kembali kepada manhaj yang betul. Supaya kita beriman dengan Allah mengikut manhaj, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Penting sangat-sangat. Penting sangat-sangat. Sehari dua ni diuruskan dengan orang kematian, ya. Kematian berapa orang telah mati, ya, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat sunnah. Macam tadi saya membacakan talqin, orang kata dak berceramah di atas kubur. Orang tu kata, "Ustaz, buat cara sunnah Rasulullah." Tu dia, kita buat, ya. Tetapi yang menakutkan kita, tuan-tuan dan perempuan, bila kita melihat mayat-mayat yang begini, mereka sudah berada di satu alam yang tak dapat nak berbicara melainkan dengan hadis-hadis sahaja. Mereka terus akan disoal oleh Allah, dan orang yang tidak beriman cara Rasulullah tidak akan dapat menjawab. Ingat tu. Kalau keputusan periksa, ya, waktu nak periksa, dia kena jawab ikut buku. Kalau kita belajar tu, kena jawab ikut buku. Tiba-tiba kita jawab tak ikut buku, agak-agak boleh selamat ke? Boleh lulus ke? Tak boleh. Itu secara kasar kita faham. Jawapan tak ikut apa yang kita tetapkan. Kalau di Pakistan, doktor-doktor tu, ya, orang Malaysia lain, orang Pakistan, dia kena hafal satu buku. Ikut cara buku tu. Subhanallah, dia hafal satu buku. Nak jadi doktor kat Pakistan bukan senang, kerana mereka orang yang menghafal. Tapi student kita medical tu, dia bagi kelonggaran. Pasal dia tahu pelajar Malaysia bukan jenis menghafal. Tapi orang Pakistan sebiji buku kena hafal. Kalau tak betul, sikit dia terus ditolak. Tuan-tuan dan perempuan, di sisi Ar-Rahman, Allah mengajarkan kita beriman kepada Allah secara Rasulullah. Tiba-tiba kita menjawab beriman kepada Allah dengan cara sifat 20-nya, sifat Maturidiyahnya, sifat dan lain. Merbahaya, tuan-tuan dan perempuan. Merbahaya. Ya, kenapa Rasulullah sendiri tidak mengetahui sifat 20? Senang cerita. Dan tak ada lapik-lapik lah. Cakap terus terang. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk ke jalan yang betul, jalan yang lurus yang dibawakan oleh Islam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 3 kurun yang terbaik, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.